Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, sebelum kita start, saya nak bacakan beberapa komen daripada korang. Ada not an OTT, not kan? 8126 dia cakap, next time try lah buat podcast live pula, barulah semangat nak stay tune gitu. Saya macam terfikir juga ada nak buat podcast, tapi itulah dalam perancangan lagi. Kok lah siapa nak tolong ajarkan ataupun nak buat sama-sama ke, boleh contact saya ya. Sebenarnya hari tu ada tahu beberapa YouTuber yang contact saya, lepas tu minta untuk buat collaboration. Ya, sebenarnya plannya nak buat collaboration, tapi dia cakap tak apalah, nanti saya contact balik bila saya dah berkesempatan. Tapi sampai sekarang tak contact tau. Terus macam ya Allah, aku dah janji dengan orang tapi tak tertunai. Tunggu je lah, nanti kita lega-lega sikit, tak tahu bila nak lega. So untuk YouTuber yang terlibat tu, saya tahu mungkin diorang takkan dengar pun sebenarnya, tapi saya rasa diorang takkan dengar kot. Yelah, diorang sendiri pun ada kerja kan, nak kena prepare video semua. So kita faham lah. InsyaAllah kalau berkesempatan next time for future, saya akan contact sendiri diorang ni. So tunggu je. Okay, kita baca satu lagi komen daripada Saiful Nizam 3111. Katanya, saya sedang mencari cerita pembunuh bersiri. Minat cerita pembunuh bersiri. Hihihihi. InsyaAllah sebenarnya saya ada dah siap dah pun cerita pembunuh bersiri tu. Mungkin dalam minggu ni tak, ataupun sehari dua lagi ke, tengoklah macam mana kita akan postkan cerita pembunuh bersiri. Tapi tak tahu pun kata dia tu pembunuh bersiri, sampailah dia meninggal, baru tahu kata dia tu pembunuh bersiri. Betapa banyaknya perkataan pembunuh bersiri yang saya sebut. Okay, so kisah kali ni dia bagi tajuk Terjumpa dengan Pontianak dan juga anaknya. Sebenarnya anaknya tu kemungkinan lah anak Ponti tu, tapi biasanya kalau Ponti ni kan dia akan bawa anak yang baby kan. Sebab itulah saya cakap kemungkinan, sebab dia orang bukan datang berdua pun. Cuma si pencerita ni buat kesimpulan yang budak yang dia nampak tu adalah anak Ponti tu. Jadi tak payah nak lengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Okay, sebelum tu kita bagi nama gelaran dia sebagai Alim. So kisah ni bermula masa Alim berusia 10 tahun, yang mana mak dengan ayah dia masa tu pergi kerja. Jadi Alim ni sebenarnya anak sulung, dan dia ada 2 orang lagi adik-beradik tau. So sebabkan abang yang sulung, dia lah yang nak kena jaga adik-adik dia kan. Jadi pada masa tu, bila mak dengan ayah dia dah pergi kerja tadi, tinggallah dia dengan 2 lagi orang adiknya. Dah masa tu dia tonton TV, lepas tu dia tengok adik dia dah sedap dah, dia tidur dah. Jadi dia fikir tak apalah, semua orang dah tidur kan, lagipun time tu dah lewat malam jugalah, dalam pukul 10 lebih macam tu kot. Ya kan, esoknya nak ke sekolah lagi kan. So dia pun fikir dia pun nak tidur juga. Dia pergi ke arah TV, tutup TV tu dan pergi landing dekat tempat tidur dia. Sebenarnya dia tidur dekat ruang tamu je tau. Katanya macam dia kan dah terbiasa tidur dekat ruang tamu, tidur ramai-ramai macam tu kan. So macam ada bilik pun tak guna sangat. Jadi masa dia landing dekat tepi adik dia tadi nak tidur, katanya dalam 2-3 saat macam gitu je, dia ada terdengar bunyi mengilai tau. Tapi bunyi mengilai tu sangat-sangat dekat dengan dia, macam dekat tepi telinga dia je. Tapi masa tu dia dah tutup mata, cuma dia tak tidur lagi lah kan. Jadi bila dah bunyi mengilai tadi, badan dia terus kaku, dah tak boleh nak bergerak dah. Alim ni cakap tak tahulah kenapa benda tu boleh singgah malam tu, dan tak tahu kenapa dia yang jadi mangsa. Dato' Alim cakap Ponti tu punya gelak bukan main menakutkan lagi tau. So dia secara automatik katanya terkunci dekat situ, tak boleh nak bergerak, mulut pun tak boleh tau nak baca, nak tekuk kamit tak boleh. So masa tu dia cuma sebut Allah, 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 Allah dekat dalam hati. Dalam beberapa saat macam tu dia sebut Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba je suara tu hilang, dan dia pun dah boleh bergerak macam biasa. Dah tu dia pun alihkan tempat duduk sikit. Gayanya tu macam agak mengiring lah, dia duduk mengiring sikit. Lepas tu mata dia ni tertangkap ke arah tingkap tau. Masa dia tengok dekat tingkap tu kan macam ada langsir kan, tapi dekat celah-celah langsir tu boleh tengok lagi lah dekat luar sana. So celah langsirnya pun tak besar sangat tau, kecil je dia punya celahnya tu kan. So masa tu dia nampak ada kain putih yang terbang naik ke atas tau. Lepas dah nampak kain putih tadi, habis berdiri bulu roma dia. Cuma time tu dia tak fikir apa lagi tau. Dia tak fikir kata dia dah terkena dengan Ponti ni ataupun kena usik ke apa. Dia tak terfikir ke arah situ. Dia cuma fikir
cepatlah ayah balik kan. Dan bila ayah dia dah sampai rumah, dia pun cerita dengan ayah dia apa yang dia nampak, apa yang dia dah alami tadi. Tapi bila dah dicerita, ayah dia pula tak percaya. Katanya, yelah, siapa je yang nak percayakan budak 10 tahun kan. Okay, itu cerita dia masa dia jumpa Kak Ponti tadi lah. Ini cerita dia yang dia kata jumpa anak kepada Ponti tu. So, kisah kedua dia ni, dia kena pada tahun yang sama juga. Katanya bulan yang sama juga. Cuma tempat dan juga hari je yang lain. Jadi petang tu, diorang main-main kat luar. Macam biasalah, diorang bertiga je dekat rumah. Lepas tu diorang bertiga ni main-main kat luar kan. Dan dia kan sulung, anak sulung. Lepas tu dia macam nak usik adiknya lah. Adiknya yang bongsu pula tu tau. Dia nak usik adiknya yang bongsu. So dia geng dengan adik dia yang nombor 2 ni. Jom kita kunci adik yang bongsu tu dekat luar sana kan. So diorang berdua ni ada dekat dalam rumah. Diorang pergi kunci pintu tu tau. Adiknya dekat luar tadi menangis lah kan. Ketuk-ketuk pintu nak masuk kan. Tapi tak dibagi masuk. Jadi last sekali dia pun buka juga pintu tu. Dia kan nak berdajal orang, memang macam tu lah. So bila dah buka pintu tadi, dia memang plan pun, dia dengan adik dia nombor 2 ni memang plan untuk main kat luar sana. Sebab time tu macam tak maghrib lagi, masih lagi petang. So diorang pun keluar. Dan adik yang nombor 3 tadi terus balas dendam tau. Dia terus masuk dalam rumah. Dia kunci pintu, kunci tak nak keluar. Lepas tu abang-abangnya ni yang ada kat luar tadi, memang dia tak kisah sangat lah. Sebab tanya diorang memang plan untuk main kat luar pun. So dah main kat luar tadi, dia main gali-gali tanah, cari cacing macam tu kan. Masa tu dia ajak lah adik dia yang nombor 3 tu, yang bongsu tu, jomlah keluar, jomlah main sama kan. Tapi adik dia tak nak. Dia tak nak main. Dia biar je abang-abangnya tu main dekat luar dan dia kunci pintu tu. Rasa kan. Tapi rasa tak rasa sangat lah, sebab memang dua orang tu nak main kat luar kan. So lepas dah korek-korek tanah tadi, diorang jumpalah cacing. Jumpa cacing, dia pun cakap lah dengan adik dia, jomlah ni, kita orang ada cacing ni kan, jomlah main sama-sama kan. Tengok cacing ni besar macam gitu kan. Lepas tu adik dia tadi yang bongsu tu macam agak tertarik jugalah. So dia pun keluar daripada rumah tu. Masa dia melangkah dia keluar daripada pintu tu, tiba-tiba je pintu tadi seolah-olah macam ada sesuatu yang tutup tau. Dia tertarik sendiri, gang, tutup. Dah masa tu diorang macam tak fikir apa-apa lah. Diorang dengar tau pintu tu tertutup, tapi diorang tak fikir kata ada sesuatu yang menutup ke, ataupun ialah benda-benda mistik yang jadi kan. So diorang pun teruskan main. Dah nak maghrib dah. Lepas dah nak maghrib tu, barulah si Alim ni terfikir nak pergi check pintu tu kan, nak buka lah, nak masuk semua kan. So masa dia pergi ke arah pintu tu, dia try pulas tombol pintu, tak boleh buka tau. Kenapa tak boleh buka ni? Terkunci ke? Macam tu kan. Lepas tu dia buka lagi. Dia macam try lagi untuk pulas, untuk tarik tombol pintu tu, tapi tetap juga tak boleh buka. So memang betul lah dah terkunci daripada dalam dah. Jadi dia pun tanyalah adik dia yang bongsu kan, kau ada kunci pintu ke tadi? Lepas tu adik dia cakap, mana ada, tak ada pun. Dia macam keluar macam gitu je kan. Jadi masa tu dia cuba lagi 2-3 kali, dia cuba pulas tombol pintu tu, tak dapat buka juga. Sudah kata. Time tu dah nak maghrib dah tau. So nak tak nak, memang diorang bertiga ni terpaksa tunggu dekat luar rumah tu, tunggu sampai ayah diorang balik. Jadi duduklah diorang bertiga dekat luar kan. Sebab yelah, nak masuk pun tak boleh, kunci pun tak ada. Dah masa diorang tunggu dekat luar tu, daripada tak maghrib lagi, dah masuk azan maghrib. Lepas tu selepas azan maghrib masih lagi menunggu tau. Sampailah dalam pukul 10 lebih kurang macam tu lah, 10 lebih tu, masa tu lah baru dia nampak sesuatu tau. Jadi dia bagi gambaran dekat sini, rumah dia ni sebenarnya bertentangan dengan tadika tu tau. Lepas tu ada satu parit yang sangat besar antara rumah dia dengan tadika tu. Daripada apa yang saya faham macam itulah lebih kurang. So jarak antara rumah dia dengan tadika tu lebih kurang dalam 20 ke 30 meter macam tu. Taklah jauh sangat kan. So dia masih lagi nampak lah kalau ada apa-apa dekat tadika sana. Lagipun katanya masa tu rabun dia tak kuat sangat, so dia boleh nampak dengan jelas. Jadi masa duk tunggu ayah dia balik tu, dia pun macam ada duk terfikir-fikir lah, alah dah lewat sangat ni. Lepas tu esok kan sekolah, adik-adik tak tidur lagi kan. Macam mana ni, esok nak pergi sekolah ke tak? Macam terfikir
terfikir lah kan, macam yelah tak ada buat apa, mestilah mengelamur, duk fikir itu fikir ni. So masa dia duk terfikir nak pergi sekolah ke tak tu, tiba-tiba je dia ternampak ada satu sosok budak kecil berdiri betul-betul depan cermin tadika sana tau. Mula-mula nampak tu dia fikir, betul ke apa yang aku nampak ni kan, macam dia perhatilah betul-betul, betul ke tu. Tapi gaya yang dia nampak ni sama macam seorang budak kecil tau. So masa tu dia tengok betul-betul kan, perhati. Lepas tu tanyalah adik dia nombor 2 tau, weh kau nampak tak apa yang aku nampak tu kat sana tu, macam tu kan, dia tunjuk. Lepas tu adik dia cakap, tak ada, apa benda, tanya kan. Jadi masa tu Alim ni macam pelik lah kan, asal aku je nampak ni, adik aku tak nampak pun. Jadi lepas dah nampak tadi, tanya adiknya tak nampak. Masa tu dia terus menangis tau. Dia menangis, dia peluk adik dia. Lepas tu dia cakap dengan adik dia, weh aku dah tak tahan weh, dia ada kat sana, aku tak tahan dah ni, macam tu kan. Dan adik dia cakap apa tau, mana ada apa, aku tak nampak apa pun, macam tu. Adik dia ni pun boleh tahan lah juga, in case lah benda tu tiba-tiba kau nak tengok aku ke, sekali datang kan, maunya dua-dua tak pun tiga-tiga akan nangis kat situ. Jadi masa tu dia duduk peluk adik dia je sambil-sambil menangis sebab dia takut sangat. Dan katanya dekat dengan 5 jam jugalah dia orang terkunci, dia orang tak boleh nak masuk rumah, tak daripada pukul 7 sampai pukul 11.30 malam lebih kurang lah. Jadi anak Cik Ponti, dia panggil anak Cik Ponti tau, yang dia nampak tu penampakan tu, katanya anak Cik Ponti tu temankan dia orang selama 2 jam, tercegat je dekat situ. Tapi okey lah kan, niat tu dah bagus dah nak temankan dia orang. Niat tu cuma buatkan dia orang takut tu, itu yang tak tercapai jugalah niat nak teman tu. Jadi dalam pukul 11.30 malam macam tu, dia orang ada dengar motor nak lalu depan rumah dia orang lah kan. Masa tu dia berdoa, ya Allah, minta-minta lah abah yang sampai. Dan betul, memang abah dia yang sampai. Bila abah dia sampai, tengok anaknya bertiga duduk kat luar rumah tau. Lepas tu dia tanyalah, korang kenapa tak masuk kan? Lepas tu dia orang cakap dia orang terkunci, tak boleh nak masuk. So ayah dia buka pintu tu, so dia orang masuk. Dan masa tu juga Alim ni dia ceritakan apa yang dah berlaku pada ayah dia. Dia cakap yang dia nampak ada penampakan kan, ada penampakan budak kecil dekat tadika sana dan bla bla bla. Dah tu ayah dia tak percaya tau. Ayah dia cakap, mana ada apa-apa, tak ada apalah, macam tu kan. Sebenarnya kadang-kadang orang tua ni dia bukannya tak percaya tau, tapi dia tak nak budak-budak tu takut, ataupun yelah dia tak nak budak-budak tu macam terlibat secara langsung dengan benda-benda yang macam gini tau. Sebab tu dia macam menyangkal. Dia bukannya tak percaya langsung, cuma yelah mak bapak mana yang nakkan anak-anak dia berkawan ataupun bersentuhan secara langsung dengan benda-benda yang mistik. Sebab benda-benda tu semua kan banyak yang negatif. Jadi pas ayah dia dah tak percaya tadi, dia pun cakap dengan ayah dia. Dia macam insist tau, cakap dengan ayah dia, kalau ayah tak percaya, jom biar abang tunjuk, macam tu kan. Dah tu dia pun nak tunjuk lah dekat arah tadika sana, dekat cermin tu kan, ada berdiri seorang budak perempuan. Tapi masa dia nak tunjuk tu, dia tengok budak perempuan tu dah tak ada dah hilang dah. Padahal tadi duk ada dekat situ je, 2 jam tercegat dekat situ. Jadi lepas dia nampak dah tak ada dah penampakan budak tu, badan dia ni terus meremang tau. Seluruh bulu roma dekat badan dia terus naik tegak. Dah last sekali ayah dia suruh tidur je, tak payah fikir sangat, dah pergi tidur macam tu kan. So dia orang pun pergi tidur. Esoknya tu dia tak puas hati, dia kena abang sulung kan, dia ajak adik-adik dia ni, jom kita pergi sana, pergi tadika sana kan. Dah pergi ke arah tadika tu, dan dia tengok dekat cermin tu, dekat tempat yang dia nampak penampakan tadi kan, yang semalam-semalam tu. Dia tengok dekat cermin tu, memang betul situ ada cermin je. So dia terfikirlah, habis yang dia nampak semalam tu apa benda, orang ke ataupun bukan, macam tu kan. Cuma logik-logiknya kalau bukan orang ataupun orang sekalipun, esoknya tu pergi, takkanlah dia ada tercegat dekat situ lagi kan. Macam logiknya pun tak ada dah tu bang. Yelah dia macam budak masa tu, dalam umur 10 tahun kan. So lepas tu barulah dia buat conclusion, kata budak yang dia nampak tu adalah anak kepada Cik Ponti yang kacau dia. Sebenarnya tak tahulah dia orang ada hubungan ke tak, entah tak jadi saudara langsung pun. Biasalah, lagipun makhluk dekat sekeliling kita kan bukannya satu je, banyak kan. The end. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni, dan macam biasa kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.